Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, hadirin, sama-sama kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia, yang dimuliakan Al-Mukarram Tuan Haji Solmi selaku Mudir Ma'had Hidayatullah, kepada Ustaz kita Al-Fadil Ustaz Umar selaku pengetua dan juga tuan guru kita di Ma'had Hidayatullah, dan kepada seluruh asatiz, ustaz-ustaz, para tetamu, dan kepada pelajar-pelajar yang sangat kami cintai. Pertama-tama marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada majelis yang sangat mulia ini. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memulakan acara kita dengan tilawatul Quran, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Muhammad Luqmanul Hakim. Kepada Luqmanul Hakim kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum azabun muhin. Wa idza tutla alaihim ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukran katsira, jazakallahu khairan jazila kepada saudara Luqmanul Hakim yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga majelis kita pada kesempatan pada hari yang berbahagia ini
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara berikutnya, ucapan dan nasihat yang akan disampaikan oleh orang tua kita bersama, yakni Mudir Ma'had Hidayatullah Al-Mukarram Tuan Haji Sulmi bin Ahmad. Kepada Tuan Haji Sulmi kami jemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Majlis khatam pengajian bahasa Arab ini, ya kita mulakan dengan Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia Ustaz Zaki sebagai mengusahakan majlis ini, Ustaz Umar, yang saya hormati Ustaz Isa yang sudi datang ke majlis yang majlis penyampaian sijil pengajian bahasa Arab, Dr. Rashid dan rakan-rakan saya, Haji Saleh dan Haji Ridwan dan semua hadirin dan adik-adik sekalian. Saya tidak ada apa masalah untuk nak beri nasihat kerana yang hadir di sini semua dah penuh dengan ilmu. Cuma yang saya mengingatkan agar selepas tamat, selepas pulang nanti, agar apa yang kita belajar di Ma'had Hidayatullah ini akan memberi manfaat kepada diri kita, bahkan kepada semua yang ada di tempat-tempat kita ataupun dengan pada rakan-rakan kita sekalian. Mudah-mudahan jangan kita anggap pengajian ini sudah cukup untuk kita melalui kehidupan yang lebih panjang. Kita gunakanlah ilmu ini untuk kita teruskan lagi, menambahkan ilmu ini agar kita akan jadi orang yang benar-benar berilmu dan faham tentang segala syariat Islam, supaya kita dapat mengenalkan diri kita menjadi orang yang berguna. Dan alhamdulillah sejak ada anak-anak di Ma'had ini, dia memberi manfaat juga kepada masyarakat di sekitar Taman Seri Rampai, terutama di Surau Al-Ansar. Surau itu telah digunakan sebagai tempat untuk adik-adik menguji kebolehan adik jadi imam, boleh menjadi penceramah ke kan, supaya ilmu itu tidak terbeku begitu saja. Jadi kita teruskan pengajian kita. Ada yang belajar alim di sini yang saya dipahamkan, iaitu seramai 6 orang yang mengikuti khusus pengajian bahasa Arab, dan 2 lagi itu dalam alim. Mudah-mudahan kalau ilmu itu setakat itu belum mencukupi, dan kalau boleh, kalau kita nak jadi orang yang serba lengkap, adalah lebih baik kita mengembara. Mengembara ialah satu jalan yang sangat mulia. Sebab bila kita mengembara jauh daripada negara kita, kita pergi sama ada di Thailand ke, di Indonesia ke, di mana-mana saja, sama ada di Madinah ke, di Mekah ke, ataupun di Mesir, dia memberi satu pengalaman yang luas, di mana kita tidak, masa itu kita tidak bergantung lagi kepada ibu bapa. Kita sebagai pelajar, kita terpaksa berdikari. Kita akan membuatkan diri kita belajar bersungguh-sungguh. Sebab kalau kita tinggal dengan ibu bapa, dengan keluarga, dia membuatkan kita menjadi manja, membuat kita jadi malas nak berusaha. Jadi bila kita membara macam ni, maksudnya di peringkat pertama, adik-adik belajar di sini, lepas tu teruskan dengan ilmu yang ada, teruskan menambahkan pengalaman, menambahkan ilmu, semoga ia memberi manfaat di dunia dan juga di akhirat. Jadi seperti pengalaman saya mengembara
Saya pergi di Indonesia, memang saya tinggal, pasal tinggal keluarga, tinggal isteri dan anak-anak. Tapi sebelum saya tinggal, saya sediakan wang nafkah yang cukup agar mereka tidak berminta-minta. Jadi sama tinggallah saya pulang. Jadi memang keperitan itu memang terasa lah, termasuk di segi zahir dan juga segi batin. Tapi itulah sahaja cara untuk kita nak berusaha. Tambah-tambah pula kalau kita pergi di Indonesia, kita nak kena memperbaharui visa. Kalau untuk nak belajar, mana ada visa itu hanya boleh tahan sebulan. Daripada tempat yang kita belajar nak pergi ke immigration itu makan masa 3 jam, pulang 3 jam. Mana ada keseluruhan akan mengambil masa hampir 7 jam. Jadi pagi-pagi subuh saya dah keluar. Jabat immigration dia kalau di Malaysia ni setakat Johor Bahru je tak apa lagi. Dia di Wonosobo, dia terpaksa mendaki bukit. Bas tu kalau mendaki bukit macam mendaki Genting Highland tu lah. Nak sampai tu insya-Allah lah. Tapi itulah yang membuat kita bila pulang, saya belajar 4 bulan apa yang saya dapat, kan? Malah ustaz saya pun suruh saya sambung, tapi saya ialah tanggungan di sini kan. Jadi tapi saya berdoa semoga walaupun saya tak dapat ilmu sedikit, saya hendakkan sesuatu yang Allah beri kepada saya supaya saya dapat menyumbangkan kepada masyarakat ataupun kepada orang lain. Jadi alhamdulillah doa saya dipermudahkan Allah sehingga saya dapat membeli rumah yang sebelah kiri itu. Di situlah saya mulakan dengan menjual rumah saya pada anak saya. Jadi saya tampung dapat membeli rumah dan akhirnya dapat membina sebuah rumah 3 tingkat tu. Hati itu semata-mata niat untuk nak buat mahad. Jadi mudah-mudahan Allah permudahkan, menambahkan lagi orang yang nak belajar tu. Dengan kuasa Allah juga ada saja orang yang menyumbang. Malah yang akhir-akhir yang terkini ni ada seorang hamba Allah mengatakan tak apalah kalau belanja dia terlalu besar, biar dia bina tingkat 2 dan tingkat 3 tu. Percuma. Jadi ini semua datang daripada Allah. Jadi adik-adik mesti yakin pada diri dengan pengorbanan yang kita buat, Allah akan tolong. Tapi dengan ada niat ikhlas dalam hati kita, tujuan kita nak belajar. Jangan kita belajar dengan ada ilmu yang sedikit kita nak menunjuk atau nak rasa unjuk atau rasa bengkak, tak payahlah. Jadi biar kita niat ikhlas. Setakat apa kita belajar yang menambah tu ayat Allah. Kalau kita pandai, kita bijak, Allah nak bagi ilmu, menambahkan ilmu, alhamdulillah. Jadi kita guna untuk sumbangan, jangan kita guna untuk nak membesarkan diri kita atau nak bersaing dengan orang lain, tak payah. Kita ingat insya-Allah Allah akan tolong. Jadi mudah-mudahan selepas ini adik-adik yang tamat belajar selama 4 bulan akan pulang. Jadi pulang tu jangan sia-siakan ilmu. Pulang itu hendaklah kita berfikir. Yang penting banyak berfikir kemana arah yang kita nak pergi, kan? Dengan ilmu yang ada, kalau tak cukup, kita kenalah pergi menambah ilmu itu sehingga kemana-mana tu. Hingga Rasulullah kata sampai ke negeri China kita kena belajar. Sebab Rasulullah mengatakan negeri China sebab apa? Sebab negeri China itu dia bertamadun dulu pada kita. Kalau kita tengok di Malaysia ni, kalau kita naik kereta api, kita tengok di landasan kereta api itu di tengah-tengah hutan tu sudah ada gudang sepanjang-panjang railway tu. Bagaimana dia datang, dari mana dia buat? Kalau di Pulau Pinang, di atas, di balik pulau tu kita nampak ada rumah batu di atas bukit tu. Sedangkan jalan tak ada. Macam mana dia angkut simen pergi ke sana? Rupa-rupanya memang aneh negara itu. Sebab seperti juga kita dengar sejarah kaum Ad, kaum Samud yang boleh menebuk bukit. Di negeri China pun serupa. Dia boleh buat bina rumah di dinding bukit. Di dinding bukit yang keras. Di sini menunjukkan mereka lebih bertamadun dan lebih berilmu. Bagaimana bila mereka datang ke sini, dia menguasai ekonomi negara kita. Jadi kita memang kena belajar lah. Kalau kita nak pandai dalam ekonomi, kita belajar ekonomi.
Kalau kita nak pandai dalam alim, kita belajar alim. Kalau kita nak pandai dalam apa saja bidang, kita kena belajar. Belajar dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh, insya-Allah. Jadi kita tolong ibu bapa kita yang mana ada ibu bapa yang masih, tolong mereka supaya mereka merasa bangga, supaya mereka berjasa berdoa untuk adik-adik sekalian yang maju, insya-Allah. Itulah saja penyampaian saya. Mudah-mudahan apa yang boleh dijadikan pedoman, insya-Allah jadikanlah. Apa yang baik datang dari Allah Taala, yang buruk datang dari insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Mudir Mahad Hidayatullah yang telah berikan petuah-petuah dan nasihat kepada kita semua. Mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara berikutnya adalah acara persembahan daripada pelajar. Adapun persembahan yang pertama, ceramah berbahasa Arab yang akan disampaikan oleh pelajar yang bernama Muhammad Haris Mirza dan akan diterjemahkan oleh Wan Muhammad Syamil. Kepada Muhammad Haris Mirza dan Wan Muhammad Syamil kami jemput, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ikhwani rahimakumullah, مجلس الأساتذة مدير المدرسة المحترمون، أولا هيا بنا نشكر الله تعالى الذي قد أعطانا جميع نعمه علينا حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا نصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون رحمكم الله، أقدم أمامكم خطبة قصيرة تحت الموضوع أهمية التعلم. كل هذا ليس إلا لأمر الأساتذتنا المحبوبين. عسى الله أن يوفق ما سأقول. آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Selepas wabarakatuh. memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, pada hari ini saya akan menyampaikan ceramah yang bertajuk pentingnya menuntut ilmu. أيها الحاضرون رحمكم الله، طلب العلم فريضة علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ووجوب طلب العلم كافة للرجال والنساء للصغير والكبير، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلب العلم من المهد إلى اللهد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menuntut ilmu ini adalah kewajipan tiap-tiap kepada umat Islam, sama ada laki-laki, perempuan, orang dewasa dan kanak-kanak. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, menuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. أيها الحاضرون رحمكم الله، كن عالما ولا تكن جاهلا، لأن الله تعالى فضل عباده عالما على جاهل، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قال العلماء الأخيار:
laisa al-mar'u yuladu 'alim wa laysa akhul 'ilm kaman huwa jahil. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, jadilah orang yang berilmu, kerana orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Allah SWT telah berfirman, Allah SWT akan mengangkatkan darjat, beberapa darjat kepada orang yang berilmu daripada orang yang tidak berilmu. Telah berkata penyair, orang tidaklah seorang itu dilahirkan dengan tidaklah dilahirkan seorang itu dengan yang alim, dan seorang yang alim itu tidak sama dengan orang yang tidak orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, la budda an nagtanima awqatana bi kathrati at-ta'allum wa taqlil al-'amal, لأن التعلم وقت الصغار يسهل لنا لإقبال العلم قوة في الحفظ. كما قال الشاعر: التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعلم في الكبر كالنقش على الماء. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, marilah kita bersama-sama menghabiskan waktu kecil kita dengan belajar ilmu. Kerana belajar ilmu pada waktu kecil ini menguatkan lebih mudah untuk menguatkan ingatan. Ada syair mengatakan belajar ilmu pada waktu kecil ini bagaikan mengukir di atas batu. Kalau belajar ilmu pada waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. أيها الحاضرون رحمكم الله، ولكن لا بد أن يتذكر بأن العلم بغير عمل لا فائدة لها، كما قال: العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. لذا هيا بنا نعمل بما علمنا ونبدأ من أنفسنا، وأهم شيء الذي لا ننسيه، هيا بنا نبر الوالدين ونحترم الأساتذتنا لأن ذلك كلها سبب النجاح في الدنيا والآخرة. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, akan tetapi marilah kita sama-sama mengingatkan bahawa ilmu tanpa amal seperti nanti ada faedah. Kerana Rasulullah SAW bersabda, ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Oleh sebab itu, marilah kita amalkan apa-apa yang telah kita ketahui. Dan sangat yang terpenting adalah bahawa marilah kita sama-sama berbakti kepada kedua ibu bapa kita dan menghargai jasa-jasa guru kita yang kita cintai. Kerana semua ini disebabkan oleh kesuksesan dan jasa baru kita. أيها الحاضرون رحمكم الله، إذا وجدتم خطأ في كلامي كل ذلك مني، وإذا وجدتم صوابا فمن الله، وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan yang dimuliakan Allah SWT, jika dalam ucapan saya ini ada tersalah, itu adalah daripada saya sendiri, dan yang benar itu daripada Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridwan, terima kasih, syukran katsiran, jazakumullahu khairan kepada pelajar kami Muhammad Haris Mirza dan Wan Muhammad Syamil telah menyampaikan ceramah dalam berbahasa Arab. Semoga ke depan menjadi para dai Allah, para singa-singa mimbar. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk persembahan berikutnya qiraatul kutub, pembacaan kitab berbahasa Arab yang akan dibacakan oleh pelajar kita Muhammad Saifuddin, kitab Taqrirus Saridah, ini disusun oleh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Salil Al-Kaf, merupakan salah seorang murid daripada Habib Zain, yang kedua-duanya sampai sekarang alhamdulillah masya Allah panjangkan umur mereka.
Kepada saudara kita Muhammad Saifuddin kami jemput insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi hari ini kita ingin membahas pembahasan tentang sujud tilawah dari segi sunat-sunatnya dan rukun-rukunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud tilawati. Bermula ini sujud tilawah. Tusannu sajdatut tilawati lil qari'i was sami'i wal mustami'i. Tusannu sajdatut tilawati, disunatkan akan sujud tilawah lil qari'i, bagi orang yang membaca, was sami'i, orang yang mendengar, wal mustami'i, dan orang yang mendengar. Wa yuta'akkadu as-sujudu lil mustami'i idza sajada al qari'u. Wa yata'akkadu sujudu, dan dikuatkan akan sujud lil mustami'i, bagi orang yang mendengar, idza sajadal qari'u, jika sujudlah orang yang membaca. Jadi di sini orang yang membaca ayat-ayat tilawah di dalam Al-Quran, orang yang membaca ataupun orang yang mendengar, itu disunatkan untuk sujud tilawah. Orang yang mendengar dikuatkan, digalakkan lagi untuk kita sujud tilawah. As-sami'u, perbezaan as-sami' dan wal mustami'. As-sami'u alladhi la yaqsidu al-istima'a. As-sami'u, orang yang mendengar, alladhi, itu yang la yaqsidu, tidak qasadlah dia al-istima'a, akan mendengar. As-sami'u, orang yang tidak ada niat untuk mendengar. Wal mustami'u, dan orang yang mendengar, alladhi yaqsidu al-istima'a, ya alladhi yaqsidu, orang yang yaqsidu, qasadah dia al-istima'a, akan mendengar. Jadi di sini perbezaan antara as-sami' dan wal mustami'. As-sami' ini dia tidak ada niat untuk mendengar, dan wal mustami' ini dia ada niat untuk mendengar, depan hati yang orang baca. Wahya fi 14 mawdi'an minal Qur'anil Karim. Minal Qur'anil Karimi, wahya, dan bermula dia sujud tilawah fi 14 mawdi'an, itu pada 14 tempat, minal Qur'anil Karim, daripada Al-Quranul Karim. Jadi di dalam Al-Quran sujud tilawah ada 14 tempat. Jama'aha ba'duhum fi qawlihi, terkumpullah akannya ba'duhum, oleh sebahagian mereka, fi qawlihi. Ini di antara sujud surah-surah yang ada dalam Al-Quran, ya, 14 tempat. Yang pertama suratul A'raf, yang kedua suratul Ra'd, yang ketiga suratul Nahl, dan keempat suratul Isra, yang kelima suratul Maryam, yang keenam suratul Hajj, yang ketujuh suratul Furqan, yang ke-8 suratul Nam, yang ke-9 suratul Sajadah, yang ke-10 suratul Fusilat, yang ke-11 suratul Najm, yang ke-12 suratul Insyiqaq, yang ke-13 suratul Alaq, yang ke-14 ada sama dalam surah Fusilat juga. Fahadhihi mawadi'u sajdatit tilawati intajuz.
Fahazihi, maka bermula ini, itu bermula ini iaitu tempat-tempat sujud tilawah. Intajuz, jika bolehlah dia. Yang tadi yang disebutkan tadi surah-surah yang ada sujud tilawah dalam Al-Quran. Intajuz, jika cukuplah syarat. Ini di antara syarat-syarat sujud, syarat-syarat sunat sujud tilawah ada 6. Yang pertama, antakuna al-qira'atu masyru'atan, bahawa adalah bacaan itu disyariatkan. Kharaja bihi, keluarlah dia. Yang tidak disyariatkan, qira'atul junubi wa nahwihi, bacaan orang junub. Orang junub ini tidak disunatkan untuk kita sujud tilawah, bahkan boleh menjadi haram kerana tidak ada dalam keadaan suci. Wal qira'atu fi nahwi ruku'in, dan bacaan pada seumpama rukuk. Bacaan orang rukuk ini pun tidak disunatkan untuk sujud tilawah. Syarat yang kedua, antakuna al-qira'atu maqsudatan. Antakuna al-qira'atu, bahawa adalah bacaan itu maqsudatan, diqasadkan. Kharaja bihi, keluarlah dia bihi, dengannya. Qira'atun naimi, bacaan orang tidur. Wasakrani, dan mabuk. Wasahi, dan lupa. Bacaan orang tidur, orang yang dalam mengigau, mungkin mengigau baca Al-Quran, itu tidak disunatkan untuk kita sujud tilawah. Dan bacaan orang gila, bacaan orang mabuk, bacaan orang mabuk pun tidak disunatkan untuk sujud tilawah. Wasahi, dan orang lupa. Orang lupa ni, yakni orang lalai, orang yang keadaan lalai, tidak disunatkan untuk sujud tilawah. Syarat sunat yang ketiga, antakunal qira'atu li jami'i ayatis sajdati, bahawa adalah bacaan itu bagi seluruh ayat sajadah. Contohlah, baca dia kena baca satu penuh ayat sajadah. Contohnya macam ni, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kalau keadaan macam ni disunatkan untuk sujud tilawah kerana dibaca ayat full penuh. Kalau yang tidak disunatkan, dia ambil separuh. Contohnya, dia mula dengan ayat wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kalau macam ni tidak disunatkan untuk kita sujud tilawah. Yang keempat, syarat yang keempat, antakunal qira'atu min qari'in wahidin. Antakunal qira'atu, bahawa adalah bacaan itu min qari'in wahidin, dari pembaca yang satu. Syarat-syarat yang kelima, antakuna fi ghairi salatil janazati. Antakuna, bahawa adalah bacaan itu fi ghairi salatil janazati, pada selain solat jenazah. Jadi dalam solat jenazah, kalau ada orang baca ayat sejadah, ayat-ayat yang ada sujud tilawah, kita tidak disunatkan untuk sujud tilawah. Yang keenam, syarat-syarat yang keenam, an alla yatula al-faslu bainal qira'ati was sujudi urfan. Alla yatula al-faslu, bahawa tidak panjanglah pemisah, bainal qira'ati, di antara bacaan, was sujudi, dan sujud, urfan, secara huruf. Alla yatula, tidak panjang, antara bacaan dan sujud dia tidak panjang, sampai dalam sampai dia dalam ayat untuk sujud tilawah, terus sujud, itu disunatkan. Kalau yang tidak disunatkan, panjang lama, itu tidak disunatkan untuk sujud tilawah. Wa yuzadu fi haqqil musalli syartani. Wa yuzadu, dan ditambah fi haqqil musalli, pada hak orang yang salat, syartani, akan dua syarat. Ditambah lagi dua syarat untuk orang yang solat. Yang tadi syarat umum, syarat sunat umum, yang ini untuk orang yang solat. Yang pertama, alla yakuna ma'muman. Alla yakuna, bahawa tidaklah dia itu makmum.
makmum tidak disunatkan untuk sujud tilawah. Kalau imam sujud, kita ikut sujud. Makmum kena mengikut imam. Yang kedua, syarat-syarat yang kedua, alla yaqsidal sujudu faqad biqira'atil ayati. Alla yaqsida, tidak, bahawa tidaklah qasad dia as-sujuda, akan sujud, biqira'atil ayati, dengan bacaan ayat-ayat sajadah. Kalau yang ni dia tidak qasad, dia tidak niat untuk sujud tilawah, kecuali untuk solat Jumaat, surah sajadah. Itu subuh Jumaat. Itu kalau itu tidak apa. Yang tidak bolehnya, dia contohnya solat zuhur, dia ini baca solat sunat, dia ada baca ayat sunat sujud sajadah, sujud tilawah. Itu tidak disunatkan. Arkanu sujudi tilawati kharijal salati sab'atun. Arkanu sujudi tilawati, bermula rukun sujud tilawah, kharijal salati, pada keluar salat, sab'atun, itu 7. Rukun sujud tilawah di luar salat ada 7. Yang pertama an-niyatu, niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga as-sujudu, sujud. Yang keempat tuma'ninatu fihi, tuma'ninah pada di dalamnya. Tuma'ninah berhenti seketika. Al-julusu, dan duduk. Assalamu, dan memberi salam. At-tartibu, dan tertib. Zikru sujudi tilawati kasujudi salati. Zikru sujudi tilawati, bermula zikir sujud tilawah itu kasujudi salati, seperti sujud salat. Bacaan sujud tilawah ini seperti sujud salat biasa, sujud salat fardu. Jadi insyaAllah sampai di sini saja pembahasan tentang sujud tilawah. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran kepada Muhammad Saifuddin yang telah membacakan kitab Taqiratus Sadidah. Semoga apa yang telah dibacakan bermanfaat kepada kita dan kepada beliau Muhammad Saifuddin. Mudah-mudahan ke depan akan menjadi tuan guru yang akan menyampaikan ilmu ini kepada umat seluruh alam, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk persembahan berikutnya, yakni nasyid grup pelajar Mahad Hidayatullah yang akan dipimpin oleh Saudara Mirza dan oleh Luqmanul Hakim. InsyaAllah kami jemput. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. قد راق كأس الصفا 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 وطاب وفد الهنا. قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا. يا عاشق
أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاف وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا والذي باللقاء قد نزل مرتقى قد نزل مرتقى الذي باللقاء قد فزل مرتقى الذي باللقاء قد فزل مرتقى دون الورى ربنا دون الورى ربنا دون الورى ربنا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى فضل عمنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا
صفا وأطاب وفد الهنا قد ضاق كأس الصفا وأطاب وفد الهنا. Alhamdulillah, syukran katsira, jazakumullahu khairan katsira kepada pelajar Muhammad Hidayatullah yang telah melantunkan nasyid yang begitu merdunya. Kemudian untuk acara berikutnya, ucapan pelajar yang akan disampaikan oleh Ashraf Hazim. Kepada Ashraf Hazim kami jemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga Tanjung di tengah pekan, tiupan bayu mencelah suria. Kalimah nan anggung saya muliakan, salam sejahtera menambah ceria. Daun layu di tengah gurun, nampak jalur pohon cemara. Tradisi Melayu turun-temurun, pantun ditutur pembuka bicara. Selamat datang kami ucapkan buat semua hadirin budiman ke sidang majlis penuh takkulan bersama merapat ukhuwah dan taulan. Yang berbahagia Encik Solmi selaku mudir Ma'had Hidayatullah, yang saya hormati para guru kami, tuan-tuan hadirin, para sahabat saya sekalian. Bersyukur kita kepada Tuhan, kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul dan berhimpun di petang yang mulia ini bagi meraihkan majlis khataman khusus Nauqilat Ma'had Hidayatullah. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada semua yang hadir. Para hadirin sekalian, sepenuh hari majlis khataman beserta majlis penyampaian sijil, saya selaku wakil pelajar ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas segala sumbangan guru-guru sepanjang mendidik kami di sini. Saya percaya segala pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh akan menjadi memori dan panduan dalam menjalani hidup kita di masa hadapan. Segala pengorbanan guru-guru akan sentiasa kami kenang. Terima kasih atas segala curahan ilmu guru kepada kami. Terima kasih juga kerana sabar selama ini mendidik kami dengan penuh kesabaran. Walaupun kami banyak melanggar daripada menurut perintah. Semoga Allah merahmati beliau. Terima kasih juga diucapkan kepada ibu bapa kita di atas pengorbanan dan sokongan yang tidak berbelah bahagi dari dahulu hingga kini. Tanpa kedua-duanya kami mungkin tidak akan berada di sini. Ucapan syabas juga buat rakan seperjuangan yang bersama-sama sepanjang kursus ini menimba pengalaman dan pengetahuan untuk masa depan kita. Semoga ikatan persahabatan kita ini akan terus berpanjangan hingga ke syurga. Terkadang perpisahan membuat kita mengerti betapa pertemuan itu sangat bererti, sehingga kita mampu memaknai dan menghargai setiap detik kebersamaan. Aku tabah dengan perpisahan, aku hanya lemah dengan kenangan. Sebelum saya menutup ucapan saya, izinkan saya menyampaikan satu dua rangkap pantun. Bunga dedap di atas parah, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsira kami ucapkan kepada pelajar Ashraf Hazim. Kemudian untuk acara berikutnya kami minta kesediaan daripada pengurusi Surau Al-Ansar, yakni Dr. Rashid, untuk memberikan sedikit ucapan dan nasihat kepada kita semua. InsyaAllah kepada Dr. Rashid kami jemput.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bagi pada Ustaz Isyad selaku Ustaz Zaki pengurusi majlis kita pada petang ni. Yang bahagia juga pada mudir kita, Ustaz Haji Solmi kita lah. Sebenarnya saya sebenarnya minta maaf, saya baru ni bila kita ada program di surau, saya bagi tahu anak murid Ustaz Umar ni, tolong sampaikan kepada Haji Solmi. Mereka tak faham Haji Solmi, Haji siapa? Saya kata bapak mutu Ustaz Umar lah. Oh, mudir. Saya pun kita tak biasa panggil Haji Solmi mudir. Jadi baru kita tahu mudir Haji Solmi. Alhamdulillah. Jadi saya tahu sebenarnya Haji Solmi ni banyak berkorban untuk Mahat Hidayatullah ni. Saya dengar cerita dia, alhamdulillah, masya-Allah. Jadi yang Haji sebut tadi pun memang kita tahu banyak isu lah, tapi alhamdulillah kita doakanlah cita-cita Haji Solmi ni akan terus berjaya. Dan tak kurang juga penting kepada Ustaz Omar kita lah, yang Ustaz Omar dan Ustaz Zaki sebagai tenaga pengajar yang telah banyak mencurahkan ilmu pada anak-anak tahfiz ni. Sebenarnya ini kali pertama saya datanglah majlis ni kan. Jadi saya sebenarnya mungkin Ustaz Isyad, saya teruja jugalah dia tengok dalam masa 4 bulan ni, 4 bulan Ustaz dalam boleh bercakap bahasa Arab dengan begitu fasih, itu bagi saya satu benda yang cukup hebat lah. Cukup hebat, kerana kita yang tua-tua ni pun kena belajar bahasa Arab ni bukan berapa lama dah, tapi nak keluar bukan bahasa Arab, yang Quran melupa, ini kan pula bercakap bahasa Arab ni satu perkara yang cukup hebat. Jadi saya ucap tahniah kepada anak-anak murid dan juga cikgu-cikgu lah, guru-guru yang telah mendidik mereka. Dan saya juga, saya ada nasihat apa, cuma bagi saya nampak saya ucap terima kasih kepada Ustaz Omar juga, kerana saya juga yang minta pada beliau bahawa anak-anak murid ni ada di sini. Memang kita minta kalau boleh 5 waktu ke surau, tapi kita faham oleh kerana kekangan masa mengajar ni mereka nak datang selalu tak boleh. Lepas tu saya minta kalau boleh waktu solat subuh, Isyak, solat maghrib dan Isyak, itu pun Ustaz Omar dihantar bergila-gila pelajar mereka, dan masa yang sama juga mereka dapat belajar lah yang Ustaz sebut tadi, menjadi imam bacaan dan sebagainya. Jadi saya ucap jazakallah banyak. Sebenarnya saya bila tengok majlis ni pada hari ni kat sini, walaupun kita buat kecil-kecilan, mungkin akan datang ni pandangan saya, akan datang majlis khatam ni atau penyerahan sijil ni kita boleh buat di surau secara besar sikit. Mungkin surau pun boleh tolong untuk majlis ni. Kerana saya nampak kenapa bila anak-anak murid dalam 4 bulan boleh buat begini dengan nasyid, dengan apa, dengan boleh baca kitab Arab dan sebagainya ni, maka bila kita jumpa ramai lagi datang ke surau, dan ini juga akan jadi satu publicity ataupun satu tarikan untuk jemaah kita. Mereka selama ni kena nampak lah Ustaz Omar kecil, apa benda dia buat budak. Jadi benda ni saya nampak kalau kita buat apa ni, insyaAllah akan dapat tarikan juga, dan jemaah akan nampak, oh rupanya dalam 4 bulan ni anak-anak ni boleh begini. Jadi satu kehebatan lah. Jadi saya nampak insyaAllah pada masa akan datang semua, saya sebut nama Ustaz Haji Solmi dengan Ustaz Omar, kita cuba bantulah setakat mana boleh kita bantu. Malah saya selalu sebut waktu-waktu lapang tu, kadang-kadang nak gunakan surau pun sila ke surau. Bagi tu bukan guna waktu bukan solat itu, anak-anak murid sekali-sekali boleh ke surau, duduk di atas tu, nak belajar mengaji apa boleh gunakan kemudahan, kita tak ada masalah. Jadi kaya amat mengalung-alungkan kerana kita dapat bantu dan segitulah. Jadi harapan saya kepada anak-anak murid ini, saya difahamkan ada yang lepas ni akan sambung belajar akademik lah dan SPM. Sebenarnya yang apa yang saya tahu rakan-rakan kita yang lain tu, ada yang macam ni lah, dia datang belajar tahfiz sekejap, lepas tu dia pergi buat SPM, mereka cemerlang tuan-tuan. Jadi jangan risau. Memang kita selalu sebut takut juga bila belajar agama ni, mana jangan risau. Saya selalu sebut sudah saya pun nak kerja apa akan datang tu bukan isu kita. Kita buat kerja kita, InsyaAllah kita ikhlas, Allah akan bagi rezeki nanti. Itu rezeki pada bentuk mana kita tak tahu, Allah akan bagi nanti insyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kerana bagi peluang saya bercakap. Saya pun tak duga nak bagi saya dekat ni. Jadi Alhamdulillah, saya ucap tahniah kepada semua kerana berjaya menjalankan menghadiri belajar dengan majlis ini. Dan saya doa kepada Allah Ta'ala akan rahmati kita semua, dan insyaAllah nak muda kita akan terus berjaya pada masa akan datang insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Rashid selaku
pengurusi Surau Al-Ansar yang telah memberikan petua-petua dan bimbingan kepada kita. Semoga apa telah beliau sampaikan dapat kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara berikutnya ucapan mewakili asatiz dan juga nasihat ini akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Umar. Kepada Ustaz Umar kami persilakan dan kami jemput insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawin tuqa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan murabbi kita juga, yang mulia Ustaz Izhar, dan yang saya muliakan Mudir Mahad Hidayatullah yang sentiasa meneteskan air matanya untuk kejayaan Mahad Hidayatullah dan anak-anak murid sekalian. Dan juga yang saya muliakan orang tua saya, Haji Saleh, Haji Ridwan, yang dengan jasa mereka juga mahad ini dan kedatangan saya ke sini terwujud. Jadi atas jasa-jasa mereka dan juga atas semangat juga daripada Dr. Rashid selaku pengurusi surau, yang saya melihat secara yang saya berguru secara tidak langsung pada beliau. Yang beliau mungkin tak tahu, saya berguru secara tidak langsung melihat semangat beliau dalam menguruskan surau yang kita lihat banyak sangat perubahan kepada kemajuan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Dan juga yang dimuliakan juga, yang dikasihi sekalian para pelajar Mahad Hidayatullah dan juga para alumni, khasnya yang jazakumullah khairan dapat meluangkan waktu untuk datang, mungkin untuk melepaskan kerinduan. Ustaz, aku rindu ke antum. Mungkin antum tak tahulah rindu ke Ustaz ke tidak, tapi dah datang. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Jadi sebagai pengetahuan, di antara yang datang ini ada yang dari luar negara, barik dari luar negara lah, dulu lepas belajar dekat kita. Alhamdulillah dia dapat sambung ke Indonesia. Ni sempat balik sebelum PKP. Kalau lepas PKP mungkin kena tangkap kat sana lah. Sempat balik sebelum PKP, alhamdulillah dapat datang. Baik, saya tidak memperpanjangkan nasihat kerana banyak dah yang memberikan nasihat. Alhamdulillah, tinggal saya nasihatkan kita dalam belajar adalah menghargai ilmu yang ada dan menghargai sentiasa perantara ilmu kepada kita. Jadi sentiasalah kita menjadi murid, sentiasa menjadi murid. Sentiasa menjadi murid bermakna dengan guru yang kita belajar dulu, mungkin ada guru antum mengajar antum ABCD, sekarang antum dah pandai membaca. Mungkin dulu ada guru antum mengajarkan A, Ba, Ta, Tha di kampung sana kan. Sekarang antum dah jadi hafiz Al-Quran, sudah jadi alim. Jangan lupakan mereka. Mereka adalah perantara. Jangan merasa lebih hebat daripada mereka. Mereka adalah perantara antum sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi itu mungkin satu saja amanatnya, iaitu jangan melupakan jasa mereka dan sekali-kali jangan menganggap kita lebih hebat daripada mereka. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk mempersingkatkan waktu. Kemudian berikutnya, sebelum pembagian sijil, permintaan daripada saya sendiri juga dan kita semua, sedikit nasihat mewakili
kita semua yang hadir ini, kita nak nasihat sedikit daripada murabi kita Ustaz Ishak yang nanti akan ditutup dengan doa penutup terus. Jadi nasihat yang lebih mendalam mungkin untuk para anak-anak kita ni Ustaz, beserta dengan ditutup dengan doa insya-Allah Ustaz. Kepada yang berbahagia Ustaz, kami persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Yang saya muliakan Sahibul Fadilah Ustaz Syekh Omar Syurali selaku Tok Guru, dan Sahibul Sa'adah Mudir Syekh Haji Solmi, guru-guru yang mulia, dan juga sahabat-sahabat saya, pengurusi surau, timbalan pengurusi jawatan kuasa, dan maulana surau lah ni, dan anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Tamunya anak-anak nak sebut ataupun anak ingin merekamkan setinggi-tinggi tahniah kerana berjaya mengikuti pengajian bahasa Arab dan belajar kitab turas gitu ya. Ini satu sistem pendidikan yang cukup penting, yang cukup dahsyat, kerana hakikat pembelajaran secara tradisional begini kadang-kadang dinafikan oleh setengah golongan moden hari ini. Dengan keupayaan dan kehebatan yang anak-anak tunjuk, yang pelajar tunjuk, itu merupakan satu kita nak kata sebagai satu bukti yang patutnya kita manfaatkan keupayaan itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala seterusnya dalam usaha meletakkan diri kita di tempat yang terbaik dalam masyarakat. Tak kiralah batas umurnya, kerana hakikat al-ilmu bitta'allum ini, dia sebenarnya sistem di pengajian ala pondok, pengajian universiti, pengajian di pusat-pusat pengajian yang bukan di taraf kata bukan bergelar tradisional pondok, pastinya berbeza. Oleh itu, penguasaan ilmu melalui sistem manhaj yang disediakan pada anak, mabruk pada Ustaz Umar, kerana ini merupakan suatu keupayaan yang dianggap sebagai boleh dibanggakan. Jadi anak nak kata pada pelajar bahawa belajar ni dia kena praktis ya. Kalau boleh selepas hari ni antum bercakap Arab dengan kawan-kawan yang ada ni. Tulul zaman wa tulul hayat. Tak ada lagi logat Melayu, logat daerah, tak ada. Kerana nak beritahu pada ustaz besok balik, ana atakallamu al-lughatal arabiyyah muhadatsatan wa kitabatan ma ashabi fi kulli daqiqatin wa sa'atin atau fi kulli yawmin. Maknanya kita tak ada lah sampai peringkat mimpi pun ingat tahu mimpi bahasa Arab lepas ni.
Sebab anak-anak sekalian, antum belajar di kampung Melayu, sedang ramai orang belajar di kampung Arab pun tak boleh berbahasa. Abang balik ke rumah kecek, bercakap Melayu. Oleh itu, realisasikanlah makna ini. Tak kira lah apa jua bahasa pun, Inggeris ke bahasa-bahasa asing, selagi mana anda tak jadikan dia sebagai mumarasah yaumiyah, ya, mumarasah yaumiyah, maknanya anda tak dapat nikmat itu, kerana lambat laun dia akan hilang. So ustaz berdua, ya, ucapkan uhanni'ukum dengan tahniah yang sebenar di atas kejayaan ini. Dan anak sebenarnya mendapat panggilan untuk mengambil isteri sebenarnya. Hampir mau keluar semasa ustaz bercakap. Tak apa, ustaz punya pasaran nak tunggu lagi lah. Jadi itu sajalah dari saya. Yang nak melanjutkan akademik, saya melihat ramai kenalan saya selepas menduduki pengajian berbulan di mana-mana dia mengaji semata-mata untuk mengambil Al-Quran ke, bahasa Arab ke, ya, Al-Quran. Dia duduk 2 tahun di Saudi dengan keluarganya, pulang dari Saudi duduk ambil SPM di sekolah swasta, dapat 11A. Ya, saya jawab dengan minta izin. Nanti dia malah susah saya. Ya, kejap je nak ucap, nak berucap sekejap dengan Ustaz Omar ni, kejap. Ya, apa tentang jahil ke? Okay. So maknanya yakinlah bahawa ilmu itu Allah menjadikan lebih mudah kalau Al-Quran yang segala huruf yang halus antum boleh hafal. Ala kadar sekadar matematik sains ni tak ada tu, masya-Allah. Yang penting kembalilah kepada Allah setiap waktu, siang dan malam, bermunajatlah selayaknya orang hamilul Quran. Ya, kita damping diri kepada Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Ya, fasiru ya akhi, fasiru. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Wallahu a'lam. Itu saja Ustaz dari ana, dan ana mohon maaflah dari bahasa yang ada ini barangkali tidak begitu susun, dan saya mengucapkan terima kasih kerana Ustaz mengajak saya hadir di majlis ini sama Dr. Rashid. Yang kali pertama biasa dengar di surau aja majlis khatam dia, dan kali ini nampaknya jauh, ya. Pak kata benar, sepatutnya kita berada di hadapan halayak audien yang lebih, ya, melihat keperluan, ataupun kita sebagai orang kata bukan nak tunjuk, kena niat hati itu kena betul. Bukan nak tunjuk orang taman sampai bahawa aku dah pandai, bukan begitu. Tapi maksudnya ada di sebalik itu agama pun mengajar dalam ruang dakwah, ya, ruang mengajak orang lain kepada kebaikan. Wallahu a'lam. Ustaz, ana minta ustaz baca doa, ana tangguh setakat ini saja. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdi. Sekian aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita bersama Ustaz Ishaq. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat manfaat kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka khairal fawatihi wa khawatimahu wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinahu. Amin. Wa nas'aluka al-'ula fid dunya wal jannata fil akhirati ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, kami mohon kehadiratmu kebaikan di awal hidup kami dan kebaikan di akhir hidup kami. Kebaikan di awal setiap urusan kerja kami ya Allah, dan kebaikan juga di akhir urusan kerja kami.
kebaikan di awal pengajian anak-anak kami ya Allah, dan kebaikan juga di akhir tamat pengajian anak-anak kami. Kesempurnaan sebenar-benarnya di sisimu ya Allah, awal dan akhirnya, zahir dan batinnya. Kemohon kehadratmu ya Allah, kejayaan dan kemenangan hidup kami di dunia ini, khususnya pada anak-anak kami ya Allah, dan berada dalam keridaan-Mu di akhirat nanti ya Allah, dengan kasih-Mu dan rahmat-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rahimah ya Wadud, sungguhnya Kau Maha mengetahui kami berkumpul dalam nasimu ya Allah, bertemu melaksanakan perintah-Mu ya Allah, bertemu melaksanakan perintah-Mu ya Allah, bertemu melaksanakan perintah-Mu ya Allah, berjanji menegakkan syariat-Mu ya Allah. Perteguhkanlah ikatan hati-hati kami, kekalkanlah kasih sayang dan ukhuwah di antara kami. Sinari hati kami dengan ilmu-Mu ya Allah. Jadikanlah bekalan untuk kami dalam mengharungi hidup ini ya Allah. Kau jadikanlah hakikat ilmu sebagai sebab kepada kami mengenali-Mu ya Allah, dan pimpin hidup kami dengan petunjuk dan taufik-Mu ya Allah. Permudahkanlah perjalanan anak-anak kami dalam usahanya yang baik untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang bersinar dengan ilmu-Mu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana ya Allah, kembangkanlah lembayung rahmat-Mu ke atas kami, adik keluarga kami, sahabat handai kami, guru-guru kami, pimpinan ma'had yang mulia ini ya Allah, dan anak-anak yang telah dilahirkan dengan kejayaan ilmu ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, untuk acara berikutnya penyampaian sijil kepada para pelajar yang telah menyelesaikan program Daurah Nahwu Saraf dan Kitab Fiqh Fathul Mu'in. Ini akan disampaikan, kami minta kesediaan Mudir Ma'had Hidayatullah, yakni Tuan Haji Sodmi, dan diiringi oleh Ustaz Umar, InsyaAllah. Pertama sekali, ini nanti siapa yang saya panggil? InsyaAllah, untuk pertama sekali kepada pelajar yang bernama Ashraf Hazim bin Abdul Hamid, yang telah menyelesaikan daurah Kitab Fathul Mu'in. Untuk berikutnya Muhammad Adam bin Adiriza. Ini juga walaupun kecil tapi telah menyelesaikan Kitab Fathul Mu'in. Dan untuk berikutnya para pelajar Daurah Nahwu Saraf, kita panggilkan kepada Adam Afiq bin Irwan Sareman. Kepada Wan Muhammad Syamil bin Abdul Hamid, Semarang. Kemudian kepada Muhammad Luqmanul Hakim bin Syafi'i Al-Kuwantani. Untuk berikutnya kepada pelajar yang bernama Muhammad Saifuddin bin Muhammad Syukur Al-Bangi. Kepada pelajar berikutnya Tengku Nazirul Mubin bin Tengku Nizam Al-Syirasi.
Dan yang terakhir kepada Muhammad Haris Mirza bin Hamdan Al-Kuantani. Terima kasih kita ucapkan kepada Mudir Mahad Hidayatullah dan Ustaz Umar dan kepada pelajar-pelajar sekalian. Jazakumullah khairan jazila. Untuk berikutnya majlis dipulangkan kepada Ashraf. Okey, jemput Mudir untuk persilakan Ustaz Umar untuk kami penyerahan sedikit cenderia hati kepada Ustaz Umar. InsyaAllah. Silakan Saifuddin sebagai wakil pelajar untuk beri cenderia hati kepada Ustaz Umar. Seterusnya dipersilakan Hanis Mirza untuk menyampaikan kepada Ustaz Zaki. Seterusnya dipersilakan Wan Muhammad Syamil untuk bagi kepada Ustaz Alizam. InsyaAllah. Hidup Ustaz Izzah. Saya kembalikan semula kepada Ustaz Zaki. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazila. Kami ucapkan kepada para pelajar dan kepada seluruh tetamu yang telah berhadir pada majlis khataman dan pembagian sijil, penyampaian sijil. Kemudian untuk berikutnya kami jemput kepada tuan-tuan para tetamu untuk menikmati hidangan di depan insya-Allah. Pada akhirnya majlis kita, saya sebagai pembawa acara, bila ada kesilapan dan kesalahan maka saya mohon untuk diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Habibi. Habibi saya. Penuh sikit Habibi.